Kita akan tengok pada muka surat 20. Kejap Kita akan tengok pada tajuk yang baru, iaitu pada muka surat 43. Tajuk berkaitan dengan iman dan beberapa tuntutannya. Bagi yang ada kitab, muka surat 43, iman dan beberapa tuntutannya. Baik, insyaAllah kita akan tengok pada pagi ini berkaitan dengan ciri-ciri orang yang beriman dari sudut kesempurnaan imannya. Ada 3 ciri yang diceritakan oleh Nabi SAW pada pagi ini. Dalam hadis ini insyaAllah kita akan tengok satu persatu. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat pada kita semua dan menjadikan kita di kalangan orang-orang yang beriman yang sempurna. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrimu jaruhu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrimu dhaifahu. Muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan beriman pada hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik, ataupun hendaklah dia berdiam, tidak bercakap. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi menceritakan ada 3 tuntutan yang perlu kita laksanakan selaku orang yang benar-benar beriman pada Allah. Yang kita akan tengok pada pagi ini, sehinggalah disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab hadis ini, kitab Bustanul Arifin, dalam membincangkan berkaitan dengan bagaimana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taqarrub ila Allah. Di antara caranya ialah yang pertama sekali, mesti kita kena jaga 3 benda ni yang disebut oleh Nabi SAW pada pagi ni yang kita sebut ni. Maka para ulama menyatakan tentang kepentingan hadis yang kita baca. Ahammiyatul hadis. Qala Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Berkatalah Imam Ibnu Hajar rahimahullah, wa hadha min jawami'il kalam. Hadis ini adalah daripada jawami'ul kalam, himpunan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha ishtamalul hadis 'ala al-umuri salasah. Ia mencakupi 3 perkara yang padanya terkandung tujma'ul maqarimul akhlaq, himpunan kemuliaan-kemuliaan akhlak, al-fi'liyah sama ada dari sudut perbuatan, wal qauliyah ataupun dari sudut perkataan. Ini disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah dalam menyatakan tentang kepentingan hadis yang kita baca pada pagi ini, yang menunjukkan ke atas kepentingan akhlak dari sudut perbuatan dan dari sudut ucapan, percakapan kita dalam kehidupan seharian. Ini secara umum kita memahami hadis ini. Kemudian qala An-Nawawi rahimahullah, berkatalah Imam Nawawi rahimahullah fi syarhul Sahih Muslim, dalam kitab yang lain, itu kitab Syarah Sahih Muslim, saat ketika mana mensyarahkan hadis ini, beliau menukilkan pandangan Al-Imam Al-Jalil Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid, seorang ulama dari kalangan mazhab Maliki yang duduk di Maghribi. Di zamannya, Imam Nawawi menukilkan pandangan Al-Imam ini, Imam Al-Jalil ni, Abu Muhammad. Apa dia kata? Jama'ul adabul khair yatafarru'u min arba'atul ahadis. Telah terhimpun adab-adab kebaikan itu
bercabang daripada 4 hadis ni. Tuan-tuan, ada 4 hadis yang asalnya, maka dari situlah bermulanya cabang-cabang berkaitan dengan ilmu akhlak. Berkaitan dengan hadis-hadis yang berceritakan tentang akhlak ataupun berkaitan dengan tasawuf, adab-adab dalam kehidupan. Punca daripada mana 4 hadis ni? Tu tengok apa dia 4 hadis tu. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis yang kita baca pada pagi ni. Yang tu yang pertama. Siapa yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, bercakap perkara baik ataupun dia diam. Yang kedua, hadis min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kecantikan Islam seseorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepada dirinya. Hadis ni juga ada dalam kitab Bustanul Arifin. Ada. InsyaAllah kalau ada ruang kita akan bahas tentang hadis ni. Dan yang ketiga, hadis seorang lelaki yang minta nasihat kepada Nabi. Ausini, wahai Rasulullah, tolong nasihat pada aku. Maka Nabi nasihat kepada dia, la taghdab, jangan kamu marah. Hadis ni insya-Allah kita akan jumpa episod yang akan datang. Berkaitan dengan bagaimana cara untuk mengawal perasaan marah. Nabi ajar. Ini ada hadis yang ketiga. Dan hadis yang keempat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ni kita dah bahas pada episod sebelum ni. Kita dah bincang. Keempat-empat hadis ni yang saya sebut ni, satu persatu ni, kata Al-Imam Jalil Abu Muhammad Abdullah, dia adalah akar, asas utama. Daripada 4 hadis ni, bercabanglah ilmu akhlak. Berkaitan dengan ilmu tasawuf, ilmu berkaitan dengan adab. Daripada 4 hadis ni. Betapa besarnya 4 hadis ni. Sehingga kan berkatalah Imam Nawawi, wala'alla hadha huwa sirru fi ikhtiyar Nawawi rahimakumullah hadhihi ahadis. Atas sebab demikianlah, maka inilah rahsia mengapa Imam Nawawi memilih keempat-empat hadis ni dalam kumpulan hadis. Mana 4 hadis yang kita sebut tadi, tak pelik bila Imam Nawawi dia masukkan dalam kitab Bustanul Arifin untuk kita bahas dalam ilmu tasawuf berkaitan dengan ilmu akhlak, ilmu adab, untuk memperbaiki diri kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu secara umum tentang kepentingan hadis yang kita baca pada pagi ni. Baik, kita akan tengok secara khusus apa yang disebut oleh Nabi SAW berkaitan dengan apa yang kita bahas pada pagi ni. Cuba tengok tuan-tuan tulisan kitab itu. Baik, yang pertama sekali dari sudut periwayatan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana Abu Hurairah ni kita dah bahas pada episod sebelumnya berkaitan dengan biodatanya. Cuma kita ingatkan sedikit tentang Abu Hurairah ni. Yang mana dalam kitab Suwaru min Hayati As-Sahabah karangan Dr. Abdul Rahman Rafa'a Al-Bashar. Abu Hurairah ni kita sebut nama sebenarnya Abdul Rahman. Nama sebenarnya. Orang panggil Abu Hurairah ni sebab nama gelaran dia, sebab dia ni suka kepada kucing. Dia bapak kucing. Orang panggil dia Abu Hurairah, bapak kucing. Sebab apa? Sebab dia suka pada kucing. Sejak daripada kecil lagi, dia ada memiliki seekor anak kucing. Dia jaga anak kucing tu sehinggalah besar. Maka orang gelar dia Abu Hurairah, bapak kepada kucing. Dan para ahli sejarah menyatakan dia banyak meriwayatkan hadis. Di antara sahabat Nabi, top 3. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang paling ramai, yang banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Sebanyak 1,600 hadis. 1,600 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di atas kesungguhan beliau belajar ilmu hadis bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajinnya Abu Hurairah ni, bersungguhnya Abu Hurairah yang kita cerita pada episod yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita dah cerita tentang Abu Hurairah ni, semangatnya Abu Hurairah belajar ilmu hadis. Sehingga hari ini berkat daripada jasa Abu Hurairah lah kita dapat membaca hadis-hadis berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan tasawuf. Menceritakan tentang usaha berkat dia. Kita dapat baca hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kata Abu Hurairah, "Ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala," daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman. Cuba tengok perkataan man kana yu'min, barang siapa yang beriman. Apakah yang dimaksudkan barang siapa yang beriman? Ulama menyatakan ialah al-imanun kamil. Al-imanun kamil, itu iman yang sempurna. Yang dimaksudkan di sini ialah orang yang iman yang sempurna. Yang nak iman yang sempurna, al-munjiu min azabillah. Yang mana dia nak menyelamatkan dirinya daripada azab serta seksaan daripada Allah. Dalam diri dia nak selamat daripada api neraka Allah. Wal mausu ila ridwanuhu, dan menyampaikan kepada keredaan Allah. Itu maksud dia. Barang siapa yang beriman. Apa dimaksud beriman di sini? Orang yang iman yang sempurna, yang nak jauh daripada seksaan api neraka Allah, dan dalam masa sama dia nak redha Allah. Itu maksud dia. Dan kata ulama lagi, wal asalul iman at-tasdiq. Asal iman itu adalah tasdiq, membenarkan. Dia juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Nabi SAW. Dia membenarkan, dia beriman sungguh-sungguh apa yang Tuhan sampaikan kepada Al-Quran. Dia beriman sungguh-sungguh, membenarkannya dari sudut perbuatannya dan sudut percakapannya, diikut. Wal iz'an, lalu dia patuh apa yang disebut, apa yang diturunkan kepada dia. Dia patuh, dia taat. Itu yang dimaksudkan orang yang beriman. Man kana yu'min, siapa yang beriman. Itu ciri-ciri hak Nabi sebut dalam hadis ni. Siapa yang benar-benar beriman pada Allah, yang iman yang sempurna, yang dia nak selamat daripada azab seksaan api neraka Allah, dan dia nak keredaan Allah, dia membenarkan setiap apa yang diturunkan oleh Rasul, yang diturunkan oleh Allah, dalam masa yang sama dia patuh taat, beriman pada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Apa maksud hari akhirat? Kata ulama, yaumul qiyamah, iaitu hari kiamat. Wa huwa waqtul jazaa, iaitu hari pembalasan, alal a'mali, atas semua amalan-amalan yang dilakukan saat ketika mana hidup di dunia. Itu ta'rif berkaitan dengan hadis ni, berkaitan orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat. Tuan-tuan, kalau kita termasuk dalam hadis ni, yang beriman sungguh-sungguh pada Allah, yang beriman sungguh-sungguh pada akhirat, apa dia? Ciri-ciri dia. Kita tengok sifat-sifat dia. Apa dia, tuan-tuan? Maka Nabi kata, falyakul khairan. Dia bercakap dengan percakapan yang baik. Cakap benda baik. Mulut dia, lidah dia, keluar daripada perkataan-perkataan yang baik. Auliyasmut. Ataupun kalau dia tak mampu nak bercakap benda baik, dia diam. Dia tak payah bercakap. Kalau dia rasa mulut dia ni keluar perkataan-perkataan buruk, maka dia tak bercakap, dia diam. Dia diam. Itu orang ciri-ciri beriman. Iman yang sempurna. Tuan-tuan cuba cek diri tuan-tuan, tanya diri kita. Kita ada tak ciri-ciri macam ni? Tak. Mana kalau tak ada, kita ada cacat iman kita. Iman kita masih belum sempurna. Itu maksudnya berkaitan dengan hadis ini. Baik. Cuba tengok fiqhul hadis. Apa kata ulama? Anna min kamalul iman. Untuk memperolehi kesempurnaan iman. Wa tamamul Islam. Dan kesempurnaan Islam. Siapa nak kesempurnaan iman dan kesempurnaan Islam dalam diri dia? Antatakallama muslim fi syu'uni. Hendaklah seorang Muslim itu orang Islam, berkata-kata tentang perkara-perkara allati ta'udu 'alaiha bin naf'i, perkara-perkara kebaikan fi dunia atau akhirah, yang memberi manfaat tentang kehidupan dunia dan akhirat. Ini kata ulama. Siapa yang nak kesempurnaan iman, iman yang sempurna, iman yang mantap, iman yang teguh, Islam yang baik, Islam yang bagus, apa dia? Dia bercakap perkataan yang baik-baik. Yang memberi manfaat kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.
Wa min summa ta'udu 'alal mujtama'a bis-sa'adah wal hana'ah. Dan kemudian itu daripada percakapan-percakapan yang baik itu, dia memberi manfaat itu kembali kepada mujtama', iaitu kepada masyarakat Islam. Hasil daripada bercakap benda baik ni, tak, kita cakap benda molek, kita cakap dengan orang, kita bercakap dengan masyarakat, maka masyarakat itu dapat manfaat daripada dia. Bahkan bis-sa'adah wal hana'ah, dalam bentuk kebahagiaan dan kesejahteraan, sehinggalah masyarakat tu rasa bahagia dengan apa yang diucapkan dan merasakan sa'adah, gembira, seronok, kesejahteraan hasil daripada ucapan-ucapan yang baik. Tu daripada ucapan yang memberi manfaat. Ayyusab wa ayyaltazimu janibusum. Begitu juga kalau orang tu dia nak iman yang sempurna, Islam yang baik, ayyaltazimu janibusumti fi kulli ma min sya'annahu. Hendaklah dia menjauhkan diri daripada berkata-kata tentang sesuatu. Ayyusabbabal al-adha, yang menyebabkan timbul perkara-perkara yang menyakitkan. Aw yajlibul fasad, dan memudaratkan seterusnya yang boleh datang kerosakan. Dua benda kalau kita nak iman yang sempurna, tuan-tuan. Ciri yang pertama, apa dia? Cakap yang memberi manfaat kepada orang, faedah, kebaikan, sehinggalah timbul kebahagiaan dalam diri orang tu. Memberi manfaat. Kalau kita tak mampu nak buat, jangan buat ucapan-ucapan yang buruk. Tak, ucapan yang memberi keburukan. Sehingga kan berlakunya kerosakan dan menyakitkan hati orang lain. Fayastalzimul ghadab ar-rabb subhanahu wa ta'ala wa sakhatuhu. Akhirnya akan menyebabkan Allah Ta'ala murka ke atas diri dia. Kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala hasil daripada apa? Apa yang diucapkannya. Sebab tu hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ni berada pada zaman teknologi. Dan zaman teknologi yang begitu hebat. Sebab apa? Sebab kita kalau kita bercakap ni hari ni, bukan setakat bercakap menggunakan mulut semata-mata. Bahkan kita bercakap ni menggunakan teknologi. Ada WhatsApp, ada Facebook, ada Telegram. Kan? Kita menulis ucapan-ucapan. Maka hati-hati tuan-tuan. Pastikan setiap apa yang kita tulis, apa yang kita sebut, apa yang kita cakapkan itu memberi manfaat kepada orang. Kalau tak beri manfaat, tak payah bercakap lah. Diam. Tak, itu lebih baik. Ini ciri-ciri orang beriman. Hati-hati. Sebab kalau tengok dalam grup WhatsApp, contoh dalam grup WhatsApp, dalam grup WhatsApp sahaja ada dalam satu grup ada 50 orang. Contohlah, ni contoh. 50 orang. Tak? 50 orang sekali kita hantar benda yang tak molek, benda yang tak elok masuk dalam tu. Tak? Orang baca, orang tengok. Tak? Apa yang kita hantar. Bahkan ada yang percayai apa yang kita hantar. Ni satu keburukan yang menimpa ke atas masyarakat. Bahkan kadang-kadang apa yang dihantar tu pula di-paste pula kepada orang lain. Dihantar pula pada orang lain. Disebarkan. Maka di sini ada benda yang masih berlakunya kecacatan dalam diri dia. Itu masih belum sempurna iman seseorang selagi mana dia tak jaga percakapan ataupun tulisan-tulisan apa yang disebut berkaitan dengan perkara ni. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu Nabi SAW menyebut dalam satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi kata apa? La yastaqimu imanun abdin. Tidak akan teguh keimanan seseorang. Hatta yastaqimul qalbuh. Sehingga teguhlah hatinya. Tuan-tuan, iman ni dia tidak akan teguh selagi mana hati kita tak teguh. Itu iman. Dia berpunca daripada hati. Wala yastaqimul qalbuh hatta yastaqimul lisanuh. Dan tidak akan teguh hati ini sehinggalah teguhnya lidah dia. Rupa-rupanya ada kaitan dengan lidah, ucapan. Apa yang kita sebut. Maknanya iman, dia tak akan teguh dari sudut hatinya. Hati yang tak teguh. Dan hati pula tak akan teguh selagi mana mulut dia tak teguh daripada bercakap-cakap benda yang tak baik. Sebab tu hati-hati. Dia melibatkan ada hubungan dengan iman. Apa yang kita ucapkan. Sebab tu kalau kita nak keteguhan iman, mesti kena jaga lidah. Jaga lisan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis yang lain,
Hadis ni Nabi sebut hadis riwayat Imam Tabrani. Nabi kata la yablughul abdun haqiqatul iman. Seseorang itu tidak akan mencapai hakikat keimanan yang sebenar. Sebenar-benar iman. Hatta yuhzina min lisanih. Sehinggalah dia menahan lidah dia. Menjaga lidah dia. Orang tu tak akan dapat keteguhan iman selagi mana dia tidak teguh lidahnya. Menahan diri daripada cakap benda yang tidak baik. Capakan yang kotor. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian, para ulama menyatakan lagi. Al-khawdu fil kalam. Berlebih-lebihan dalam berkata. Sebabul halak. Merupakan sebab kemusnahan. Yang kedua tuan-tuan. Di antara sebabnya kemusnahan diri seseorang. Kecelakaan seseorang itu di antaranya berlebih-lebih dalam berkata-kata. Berlebih-lebihan. Banyak sangat bercakap. Tak? Yang tidak memberi manfaat lah. Tak, kalau beri manfaat bagus. Tapi ucapan yang banyak ni ucapan yang sia-sia. Yang tak beri faedah. Yang menyebabkan berlakunya kemusnahan. Wasaunul lisan. Adapun memelihara lidah itu tariqun najah. Salah satu daripada jalan menuju kejayaan. Siapa yang jaga lidah dia di antara cabang untuk mendapat kejayaan. Sama ada kejayaan di dunia dan kejayaan akhirat. Nabi SAW menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nabi kata, min husnil Islam mar'i. Daripada keelokan Islam seseorang itu. Agama yang elok bagus pada dirinya. Ialah tarku ma la ya'ni. Meninggalkan barang apa yang tidak memberi manfaat kepada dia. Perkara yang tidak memberi manfaat ditinggalkan. Ini sifat orang beriman. Yang tak beri faedah ditinggalkan. Itu di antara kesempurnaan Islam seseorang. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka berkata-kata tentang sesuatu yang tidak bermanfaat itu pula adalah sebab kepada penghapusan amalan dan pengharaman untuk memasuki syurga. Ini ulama sebut. Maka kata-kata yang tak beri faedah, tak beri manfaat, kadang-kadang dia boleh merosakkan amalan kita. Menghapuskan amalan. Dan menyebabkan kita ni tak boleh masuk syurga Allah. Terhalang daripada masuk syurga Allah. Sebab tu kita kena hati-hati dari sudut menjaga lisan, lidah. Dan kata ulama lagi, jika dia melihat bahawa percakapan itu salah satu kebaikan dan akan mendatangkan pahala, maka hendaklah dia bercakap mengenainya. Kata ulama, jika benda yang kita nak cakap itu satu kebaikan, memberi manfaat, mendatangkan pahala, maka hendaklah dia berkata. Jika sebaliknya perkataan itu menimbulkan keburukan, menyebarkan kebatilan ataupun ragu-ragu dengannya, maka jalan yang paling selamat hendaklah dia menahan dirinya dari berkata-kata. Ini disebabkan kerana dia akan dihisap atas setiap kalimah yang diucapkannya, sama ada akan dikurniakan dengan ganjaran atau akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hati-hati. Kalau percakapan tu memberi faedah, kebaikan, cakap, maka dapat pahala. Tapi kalau ucapan itu boleh beri mudarat, keburukan, maka hati-hati, kena ingat di sana ada hukuman Allah Taala. Ada balasan dia. Sebab tu Allah Taala sebut dalam surah Al-Qaf, Tuhan kata apa? Ma yalfizu min qaulin. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia illa ladaihi raqibun atid, melainkan ada berdekatannya malaikat pengawal yang selalu hadir mencatat apa yang diucapkan. Ada malaikat tulis. Setiap patah perkataan yang diucapkan ditulis oleh para malaikat, menjadi saksi di akhirat nanti. Sebab tu hati-hati. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih, bagaimana Nabi menceritakan ada orang setiap ucapan yang diucapkan itu satu kalimah diangkat darjat dia. Dan ada orang dia bercakap satu kalimah dihumbang dalam neraka. Nabi sebut dalam hadis, innal abda la yatakallamu bi kalimah min ridwanillahi ta'ala. Sesungguhnya ada seorang hamba itu
berkata-kata dengan perkataan yang menyebabkan Allah redha terhadap diri dia. Kadang-kadang ada orang kalau dia bercakap satu perkataan je, tapi perkataan itu Allah redha. Allah suka perkataan itu. Menyebabkan kata Nabi, yarfa'ullahu biha darajat. Allah angkat darajat dia di sisi Allah. Disebabkan kenapa? Satu perkataan yang diucapkannya. Kemudian Nabi kata lagi, wa inna abda la yatakallamu bi kalimah. Dan sesungguhnya ada seorang hamba yang bercakap dengan satu kalimah. Satu kalimah saja. Yang menyebabkan min sakhatillah. Yang menyebabkan Allah murka terhadap diri dia. Satu perkataan itu menyebabkan Allah marah pada dia. La yulqi laha balan. Dan dia tak fikir apa yang dia cakap tu. Tak fikir. Cakap je. Tak kisah. Buruk ke, baik ke, tak kisah. Asal boleh bercakap. Dia tak fikir. Nabi kata, yahwi biha fi jahannam. Sehinggalah dia ditempatkan ke dalam neraka jahannam. Wa iyadzubillah. Maknanya tuan-tuan, hadis riwayat Imam Bukhari. Maknanya ada orang masuk neraka disebabkan kenapa? Kerana percakapan dia. Tak, mulut dia. Tak, ataupun tulisan-tulisannya dalam Facebook, dalam Instagram, dalam WhatsApp. Apa yang diucapkannya yang menyebabkan Allah Ta'ala murka terhadap dirinya, tergelincir dalam neraka Allah. Kemudian Nabi sebut dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Apa kata Nabi? Hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim illa al-khasaidu al-sinatihim. Nabi kata tidaklah dihumbankan muka manusia itu ke dalam neraka, melainkan illa al-khasaidu al-sinatihim, hasil daripada lidah mereka sendiri. Maknanya ada orang masuk neraka sebab apa? Sebab lidah dia. Dah, ucapan dia, perkataan-perkataan yang dikeluarkannya. Tu hati-hati. Kena jaga sungguh perkataan kita ni, mulut kita ni daripada perkataan-perkataan yang tidak elok. Nabi sebut dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi berkaitan dengan hakikat iman. Nabi kata, laisal mu'min bitta'an. Bukanlah seorang beriman itu dia suka menuduh. Suka buat tuduhan. Orang beriman dia tak macam tu. Orang beriman dia tak suka tuduh-tuduh orang, buat fitnah. Walal li'an, dan orang yang suka melaknat. Walal fahisha, bercakap kotor, al-badhi'ah, dan percakapan yang keji. Ini bukan sifat orang beriman. Maknanya kalau ada lagi sifat-sifat begini, maknanya iman dia masih belum sempurna. Tak, ada cacat iman dia. Tak, suka cakap kotor, cakap benda keji, suka fitnah orang, tak, suka tuduh-tuduh orang tanpa bukti. Itu semua bukan sifat orang beriman. Masih belum sempurna iman dia. Kalau ada benda-benda macam ni. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi kata, man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak bercakap, maksud di sinilah orang yang banyak bercakap benda yang tak memberi manfaat, faedah. Tak beri perkataan yang sia-sia. Barang siapa yang banyak bercakap, kasura saktuhu, maka akan banyaklah kesalahan dia. Wa man kasura saktuhu, dan barang siapa yang banyak kesalahannya, kasura dzunubahu, maka banyaklah dosa dia. Tak. Siapa yang banyak bercakap, banyak salah. Dia terdedah dengan kesalahan. Dan salah ini dia kait dengan dosa. Maka banyaklah dosa dia. Wa man kasra dzunubahu, barang siapa yang banyak dosa dia, kana naru aulabih, maka api nerakalah yang paling layak untuk diri dia. Maka orang yang banyak dosa ni, maka nerakalah tempat dia. Sebab tu hati-hati dalam dari sudut apa yang ditegahkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan lisan ataupun lidah, ucapan yang itu ucapkan. Baik. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian seterusnya kita masuk berkaitan dengan adab-adab bercakap, adabul kalam, adab-adab berkata-kata. Apa kata ulama? Al-kalam fil Islam adabun katsiratun minha. Dalam agama Islam banyak adab mengenai percakapan. Antaranya ialah yang pertama, ini adab-adab bila kita nak bercakap. Ulama menggariskan beberapa adab yang perlu kita ambil tahu tentang apa yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis ni. Yang pertama, adab ni ialah berkata-kata dengan sesuatu yang mengandungi manfaat.
Biar kalau cakap tu, kalau boleh cakapan itu memberi faedah, manfaat. Dan menahan diri daripada perkataan-perkataan yang haram. Perkataan-perkataan yang boleh mendatangkan dosa, yang tak elok. Dalilnya dalam surah Al-Mu'min. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Mu'min ayat yang ketiga. Di antara sifat orang beriman itu, walladinahum anil laghwil mu'ridun, dan mereka yang berpaling daripada perkara-perkara yang sia-sia. Orang beriman ni berpaling daripada perkara yang tidak memberi faedah. Laghwil mu'ridun, lara, sia-sia. Perkara yang sia-sia. Apakah yang dimaksudkan dengan sia-sia di sini pada ayat ni? Yang dimaksudkan yang sia-sia di sini ialah kata ulama, perkataan-perkataan yang batil. Perkataan-perkataan yang batil seperti mana? Mengumpat. Bila dengar orang mengumpat, dia berpaling. Dia tak join. Dia lari daripada grup orang yang mengumpat tu. Dia lari. Ataupun namimah, ataupun cercaan, ataupun kutukan terhadap kehormatan seorang insan dan seumpamanya. Kadang-kadang ada orang cerca seseorang. Dia berpaling daripada cercaan itu. Dia tak layan. Dia tak join, ataupun dia tak ikut sekali. Orang kutuk, dia pun tak ikut. Orang kutuk pakat-pakat kutuk belaka. Tak, dia tak ikut. Ini sifat orang beriman. Mereka itu, kata Allah, berpaling daripada perkara yang sia-sia. Ini sifat orang beriman. Baik. Yang kedua, kata ulama, tidak berlebih-lebihan dalam memperbanyakkan perkataan-perkataan yang diharuskan. Ini ulama sebut. Di antaranya ialah jangan lebih-lebih sangat bercakap dengan perkara yang harus. Asalnya harus saja. Cakap ni boleh je, tak ada masalah. Tapi jangan lebih-lebih sangat. Kenapa kata ulama? Ini kerana boleh mengheretkan ke arah perkataan yang haram ataupun makruh. Maka kadang-kadang banyak cakap sangat ni, perkara-perkara yang harus ni, dia boleh menjatuhkan diri kita kepada perkara yang haram ataupun makruh. Ucapan-ucapan tu. Sebab tu hati-hati, kalau boleh, jangan banyak bercakap. Jangan bercakap. Khususnya dalam perkara yang harus. Okey, baik. Sebab itu kata ulama, orang yang banyak bercakap ni kadang-kadang yang tidak memberi faedah boleh menyebabkan hati jadi kerah. Disebabkan hati kerah ni kenapa? Kadang-kadang disebabkan kerana banyak bercakap. Banyak bercakap. Hari ni banyak tulis Facebook lah. Tulis Instagram, dalam WhatsApp. Banyak sangat. Kalau sehari tu 15 jam. Hak tu saja. Facebook saja. Ataupun Instagram saja. Tulis. Macam-macam tulis. Tak tahu. Tak beri faedah langsung. Tak beri manfaat. Kadang-kadang dosa pula. Tu hati-hati. Kadang-kadang kata ulama, dia boleh mengerahkan hati kita. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi kata, la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Jangan kamu memperbanyakkan perkataan-perkataan tanpa zikir pada Allah. Makna perkataan yang ingat kepada Allah, melainkan perkataan-perkataan tu saja. Yang boleh bawa ingat kepada Allah Ta'ala. Yang boleh beri manfaat. Berfaedah. Kenapa? Fa'in kasratul kalam, kerana orang yang banyak bercakap ni, bi ghairi zikrillah, tanpa mengingati Allah Ta'ala, qaswatun lil qalb, yang menyebabkannya timbulnya kekerasan pada hatinya. Qaswatun lil qalb, kerah hati dia. Hati yang banyak cakap, kita yang banyak cakap ni, cakap yang sia-sia, cakapan yang tak beri faedah, yang tak elok, mengumpat orang, fitnah orang, duk kata ke orang, cerita hal orang, aib-aib orang. Itu semua boleh menyebabkan qaswatul lil qalb, mengerahkan hati, kata Nabi. Banyak cakap sangat. Wa in al-abdan nas, dan sejauh-jauh manusia di sisi Allah itu ialah bin Allah, di sisi Allah al-qalbul qasi. Dan sejauh-jauh manusia si Allah itu ialah orang yang punya hati yang kerah. Bila hati kerah, menyebabkan kita jauh dengan Allah Ta'ala. Ni risiko apabila kita banyak cakap, khususnya dalam perkara yang boleh menjatuhkan kita perkara yang haram. Baik. Kemudian yang ketiga. Para ulama menyatakan yang ketiga, di antara adab bercakap, berkata-kata.
wajib berkata-kata apabila timbulnya keperluan. Ni wajib. Kalau tak bercakap, dosa itu. Tak, kena bercakap. Apa dia? Saat apabila timbulnya keperluan. Seperti mana menjelaskan perkara-perkara hak, perkara yang benar. Tak, sesuatu perkara yang benar yang perlu kita ucapkan. Orang tak tahu. Kena beritahu. Tak, kena beritahu. Mengajak kepada kebaikan. Menyuruh manusia buat baik. Dan mencegah kemungkaran. Cegah benda yang tak elok. Ini adalah semulia-mulia sifat. Hak ni wajib kena bercakap. Cegah kemungkaran. Tak? Ataupun nak suruh manusia buat baik. Ataupun mengajak kepada kebaikan. Itu semua adalah sifat yang mulia. Sifat yang terpuji. Manakala meninggalkan tanggungjawab ini disebut sebagai dosa dan maksiat. Siapa yang tak bercakap dalam perkara ni, maka dia telah terjerumus dalam dosa dan maksiat. Kerana perbuatan mendiamkan diri. Dia senyap, dia tak cara ke orang. Tak, orang buat dosa, dia tak cara. Tak, orang buat maksiat, dia biar begitu saja. Tak, dia tak suruh orang buat baik. Tak, dia tak ajar anak dia buat kebaikan. Maka katanya akan terjumus dalam dosa dan maksiat. Maka dalam perbuatan mendiam diri ini, dalam perkara yang hak, yang benar, diumpamakan sebagai syaitan bisu. Diibaratkan sebagai syaitan bisu. Ini disebut oleh ulama' saat ketika mana mensyarahkan hadis ini dalam kitab Bustanul Arifin. Karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata, man ra'aitu munkaran. Siapa yang melihat perkara yang mungkar, fayughayyiru biyadih. Hendaklah dia ubah dengan tangannya. Masuk tangan di sini adalah kuasa dia. Apa yang ada pada kuasa dia, kena ubah kemungkaran tu. Fa illam yastati', jika dia tak mampu nak ubah, fa bil lisanihi, hendaklah dengan lidah. Cegah dengan lidah. Tak, beri nasihat, tegur dia dengan lidah. Fa illam yastati' fa bi qalbihi, jika dia tak mampu dengan lidah, hendaklah dengan hati dia. Dia benci. Mesti ada perkara yang mungkar, perkara yang tak elok, mesti orang beriman ni ada dalam hatinya perkataan benci. Tak suka perbuatan tu. Wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman, kata Nabi. Benci dalam hati ni selemah-lemah iman. Mana kalaulah tak ada benci dalam hati ni, perkara yang tak elok, perkara yang mungkar, perkara yang tidak baik, tak ada sikit dalam hatinya. Tak, kalau benci dalam hati selemah-lemah iman, kalau tak ada langsung, macam mana dah? Tak ada iman terus. Tak, hilang terus iman. Tak, kalau perkara maksiat pun dia tak rasa, bahkan dia bangga pula. Suka pula perkara-perkara yang berdosa, perkara yang mungkar. Sebab tu hati-hati. Dalam perkara apabila kewajipan dalam bercakap, ataupun menegur, ataupun memberi nasihat. Itu semua adalah disebut sebagai perkara-perkara yang dipuji, menyatakan oleh para ulama. Baik. Kemudian, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW pernah menceritakan di sana ada golongan orang-orang yang muflis. Siapakah golongan orang yang muflis? Nabi satu hari tanya pada sahabat, atadruna minal muflis? Kamu tahu tak siapa dia golongan orang yang muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Tiba-tiba para sahabat kata, wahai Rasulullah, orang muflis ni di kalangan kami ni ialah orang yang tak ada duit. Tak ada dirham. Wala dirhamah. Satu dirham pun tak ada. Wala mata'. Dia tidak ada harta benda. Inilah wahai orang muflis, wahai Rasulullah. Bila saat Nabi tanya kepada sahabat. Tiba-tiba Nabi kata, faqala innal muflisa minal ummati. Sesungguhnya ada di kalangan umatku yang akan menjadi muflis. Ya'ti yaumal qiyamah. Yang dia datang pada hari kiamat. Bisalah. Iaitu dengan pahala solat dia. Sembahyang. Rupa-rupanya tuan-tuan, tak, ada 3 golongan kata Nabi. Orang yang jadi muflis akhirat. Tak, muflis akhirat. Siapa dia? Yang pertama, orang yang sembahyang. Orang sembahyang jadi muflis. Bayangkan. Tak. Orang ni rajin sembahyang, subuh sembahyang, zuhur sembahyang, asar sembahyang, maghrib sembahyang, isyak sembahyang, rajin sembahyang. Bagus dia. Tak. Tak cukup sembahyang hak wajib, tambah hak sembahyang sunat. Rajin dia sembahyang. Tiba-tiba kata Nabi,
orang semayang pun muflis juga akhirat. Muflis. Tu bayang, orang semayang muflis, tak semayang, bankrupt situ. Tak, kalau tak semayang tu, tak bankrupt tu. Orang semayang muflis, tu golongan pertama. Yang kedua, golongan yang jadi muflis akhirat, wasiyam, orang yang berpuasa. Orang yang puasa pun jadi muflis juga. Siapa dia orang puasa ni? Kita. Tak, pak duduk dalam pondok masjid ni, semua puasa. Tak, ke tak puasa baru ni? Puasa Ramadan. Puasa tak? Semua puasa. Tak, Ramadan itu kan kita puasa belaka. Tak, bukan setakat puasa, semayang pula kita jaga. Tiba-tiba kata Nabi, orang yang berpuasa itu juga akan jadi muflis akhirat. Muflis. Muflis akhirat. Itu golongan yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, waz-zakah. Orang yang mengeluarkan zakat. Keluarkan zakat. Tak, bagus ni. Bukan zakat, sedekah pula. Tak, bagi sedekah pula. Tak, bantu orang. 3 golongan ni akan jadi muflis. Sebab apa jadi muflis? Nabi kata disebabkan kerana 5 dosa yang dibuat saat ketika mana hidup di dunia. Jangan buat 5 dosa ni. Kalau buat 5 dosa ni, confirm akan jadi muflis akhirat. Walaupun dia rajin semayang, dia rajin puasa, dia keluarkan zakat, banyak sedekah, tapi kalau buat 5 benda ni, muflis akhirat. Apa dia 5 dosa ni? Nabi kata, wayati qad syatama azah. Di hari kiamat, dosa dia apa dia? Suka maki hamun orang. Oh, masa saat dia hidup atas dunia itu, maki hamun orang. Tak? Dia suka sangat. Mulut dia laju sangat. Maki hamun orang. Tak? Celaka. Celaka dah. Tak? Maki hamun orang. Suka perkataan-perkataan tu. Yang kedua, waqadhafa haza. Orang yang suka fitnah. Menuduh. Tak, menuduh. Fitnah tanpa bukti. Ini akan jadi muflis akhirat. Walaupun dia rajin semayang. Rajin semayang. Bagus dia. Puasa. Tapi sepor fitnah. Berita bohong. Berita palsu. Yang menyebabkan tergelincir. Sebahagian mereka itu tergelincir dengan dosa fitnah dia. Tuduhan tanpa bukti. Yang ketiga, wa akalal mala haza. Ambil harta orang lain. Tak. Ambil harta orang lain. Hak orang lain. Tak. Ambil duit orang, harta orang, tanah orang. Tak. Patutnya bukan hak kita, kita ambil hak orang. Itu semua jadi muflis akhirat. Yang keempat, wasafakan dama hadha. Menumpahkan darah orang lain. Menumpahkan darah orang lain. Cederakan orang lain. Pukul orang tu sapap darah. Tumbuk orang tu sapap darah. Luka pula darah. Masuk ICU pula. Ini jadi muflis akhirat. Yang kelima, wadaraba haza. Orang yang memukul si Anu bin si Anu. Pukul. Mentang-mentang dia belajar silat gayung, silat puluk. Salah sikit perpah lalu. Pah dia tapar. Tuan-tuan. Hebat dia. Tak. Pukul orang. Suka pukul orang. Di hari kiamat, orang yang bawa 5 dosa ni, kata Nabi, fayuqta hadza min hasanatih. Lalu dia ambil pahala-pahala kebaikan dia. Jadi muflis. Dia ambil pahala semayang dia, dia ambil pahala puasa dia, dia ambil pahala zakat dia. Dia ambil. Wa hadza min hasanatih. Inilah pahala-pahala kebaikan dia. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma'alih. Maka pahala-pahala kebaikan itu dia beri kepada orang yang dizalimi saat ketika mana hidup di dunia itu. Tak, banyak mana hak dia zalim, dia ambil harta orang, dia ambil hak orang, dimaki hama orang, dia fitnah orang, tak sesat atas dunia, dibawa hari akhirat, maka dibayar dengan pahala. Pahala sembahyang dia, pahala puasa dia, pahala zakat dia. Bayar, kata Nabi, sehingga habis pahala kebaikan dia, tak, fa'in faniyat hasanatuhu. Sehingga habis pahala kebaikan dia, qabla an yuqda ma'alih. Tiba-tiba ada lagi dosa dia dengan orang. Tak selesai lagi. Pahala habis dah. Tak ada pahala dah. Dosa banyak lagi dengan orang. Ukhidha min khatayahum. Kata Nabi, macam mana nak bayar dah? Pahala dah habis. Orang lain yang dizalimi masih ramai lagi. Maka pahala dosa orang yang dizalimi hari itu, dosa yang kena zalim hari itu, diambil dosa tu, dipikul ke atas diri dia pula. Dosa yang kena zalim hari itu, pikul atas diri dia. Banyak mana hak tak sesal itu, dosa orang tu ambil pula ke atas diri kita. Kita tanggung pula dosa orang tu.
faturihat alaih, ditanggungkan ke atas diri dia pula dosa orang yang dizalimi itu. Summa turiha finnar, kata Nabi, lalu dicampurkan orang itu dalam neraka Allah. Wa iyadzubillah. Maknanya ada juga orang semayang, orang puasa, orang yang mengeluarkan zakat, Allah humbar dalam neraka. Sebab apa? Sebab kerana apa? Kerana tak jaga lidah dia. Dosa lidah dia. Sebab tu hati-hati dengan lidah kita, ucapan kita, perkataan kita yang kita keluarkan. Lebih-lebih lagi dalam keadaan teknologi masa kini ni. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat, hendaklah dia bercakap dengan percakapan yang baik, falyaqul khairan, kalau dia tak mampu cakap benda baik, aw liyasmut, hendaklah dia diam. Ini ciri-ciri orang beriman. Yang pertama. Baik. Baik, kemudian kita masuk ciri yang kedua. Orang yang beriman yang sempurna. Siapa dia, tuan-tuan? Nabi sebut ciri yang kedua, kata Nabi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang benar-benar beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, falyukrimu jaruhu, hendaklah dia memuliakan jirannya. Jiran. Jiran rumah kita, kita kena muliakan. Sebab tu Allah menyebut dalam Al-Quran, di sana kita kena jaga hubungan dengan Allah, di sana kena jaga hubungan dengan manusia. Kalau dalam ilmu tasawuf, kita nak jadi tu wali, nak jadi wali, orang dekat dengan Tuhan, dia bukan setakat jaga hubungan dengan Allah semata-mata. Bahkan di sana dia kena jaga hubungan dengan manusia. Sebab tu tak pelik Imam Nawawi dia masuk dalam hadis ni. Hadis ni dalam perbincangan Bustanul Arifin. Kena jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala sebut, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Hendaklah kamu beribadat pada Allah, jangan kamu sekutukan dengan sesuatu. Beribadat pada Allah, jangan syirik. Jangan syirik. Sembah pada Allah, jangan syirik. Wabil walidaini ihsana. Bila Allah Ta'ala perintahkan beribadat pada Allah, ini hubungan dengan Allah. Tiba-tiba lepas kemudian hubungan dengan manusia. Wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa kamu. Wabidil qurba, dan kaum kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wajarizil qurba, dan jiran tetangga yang terdekat. Wajaril junub, dan jiran tetangga yang jauh. Wasahibul biljam, dan rakan-rakan sejawat. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Maknanya Allah Ta'ala perintah kena jaga jiran tetangga. Ada juga wajarizil qurba, wajaril junub, jiran tetangga yang jauh, jiran tetangga yang dekat, kena jaga. Sebab tu kalau tu tengok dalam kitab Mustafa Abdul Rahman, dalam kitab Mustafa Abdul Rahman disebut mengenai hak-hak jiran. Hak-hak jiran ni ada 3. Tuan-tuan ingat, hak jiran ni ada 3. Cuba tuan-tuan tengok, tuan-tuan duduk kat mana? Dah ada orang duduk di taman, duduk mall flat, dah ada apartment, ada duduk kondo. Di sana kita tak terlepas daripada jiran. Okey, maka jiran itu dia ada hak dia. Maka yang pertama, jiran yang mempunyai satu hak. Jiran yang mempunyai satu hak. Dia ada satu hak je. Siapa dia? Jiran yang mempunyai satu hak, iaitu orang yang musyrik. Orang musyrik ni ialah orang non-Muslim. Orang yang bukan Islam. Mereka tu kalau duduk dekat rumah kita, dia ada satu hak je. Apa hak dia? Hak jiran. Dia mempunyai hak jiran. Satu hak jiran. Yang kedua, jiran yang mempunyai 2 hak. Dia ada 2 hak. Siapa dia? Iaitu jiran orang Islam. Yang dekat dengan rumah kita ni, dia ni orang Islam. Dia ada 2 hak. Kita kena ingat. Hak pertama, hak orang Islam. Hak Islam tu sendiri. Yang kedua, hak jiran. Kita kena jaga. Tu hak 2 yang kena jaga. Kemudian yang ketiga, jiran yang mempunyai 3 hak. 3 hak. 3 hak bagi dia. Dia duduk dekat rumah kita. Siapa dia? Iaitu jiran seorang Islam. Dia orang Islam. Yang duduk dengan kita. Bahkan mempunyai hubungan kerabat keluarga.
maka dia ada 3 hak. Apa hak dia? Hak Islam, hak jiran, hak kerabat. 3. Sebab tu kita kena kenal pasti mana yang jiran yang ada 1 hak, mana jiran yang ada 2 hak, mana jiran yang ada 3 hak. Bila kita faham begitu, barulah kita tahu bagaimana cara untuk menjaga kebaikan hak-hak jiran. Baik, kemudian sehinggakan Nabi SAW pernah menyebut dalam satu hadis, sampai tahap nak ceritanya banyaknya hak-hak jiran ni, sampai tahap Nabi menyangka hak-hak jiran ni sampai tahap Nabi menyangkakan hak jiran ni sampai boleh harta pusaka. Sampai tahap begitu. Padahal jiran ni tak boleh harta pusaka pun. Tak. Tapi sampai tahap banyak sangat hak-hak jiran kena jaga. Kata Nabi SAW, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi, mazalu Jibril, berterusan Jibril alaihissalam berwasiat kepada aku, yusini bijar, mengenai kejiranan. Jibril turun sama. Tak. Beri nasihat kepada Nabi tentang hak-hak jiran. Sentiasa beri. Tak. Sehingga kan kata Nabi, hatta zanantu, sehingga aku menyangka bahawa annahu sayurisuhu, bahawa beliau menyangka bahawa jiran itu merasi harta pusaka. Sampai tahap begitu. Seolah-olah jiran tu ada hak berkaitan dengan harta pusaka kita. Tak terlalu banyak sangat hak-hak jiran. Padahal jiran tak ada pun hak mengenai harta pusaka dengan kita. Tapi nak ceritanya betapa banyak hak-hak jiran yang perlu kita jaga. Sampai tahap Jibril turun sama kepada Nabi SAW pesan tentang berkaitan dengan hak jiran. Baik. Kemudian, di antara yang ketiga, kita kena ingat, kita jangan sekali-kali menyakiti jiran. Kerana orang yang menyakiti jiran ini satu sifat kekurangan iman. Iman yang tak sempurna. Siapa yang suka menyakiti jiran, suka sama ada memburuk-burukkan jiran, tak, maka dia iman yang tak sempurna. Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Nabi kata, wallahi la yu'min. Demi Allah, sesungguhnya orang tu tak beriman, kata Nabi. Nabi ulang 3 kali kan dalam hadis ni. 3 kali. Nabi ulang. Wallahi la yu'min. Demi Allah, orang tu tak beriman. Demi Allah, orang tu tak beriman. Oh, tuan-tuan, dahsyat dah. Lalu, sahabat Nabi tanya, qila man ya Rasulullah? Siapakah dia, wahai Rasulullah, yang kamu sebut ni? Mereka tu tak beriman. Nabi kata, man la ya'manu jaruhu biwa'iqah. Orang yang tidak aman jirannya daripada kejahatan-kejahatannya. Rupa-rupanya orang tu tak beriman, sehinggalah selagi mana jiran dia tu tidak aman daripada kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Tu di antara tanda-tanda orang yang iman yang sempurna. Kalau dia tak buat jahat kepada jiran dia, keburukan, maka orang tu ada iman yang sempurna. Selagi mana masih ada keburukan, kejahatan pada jiran dia, maka menyebabkan iman yang tak sempurna. Hati-hati tuan-tuan. Ini perkara tuntutan iman yang perlu kita laksanakan. Baik, kemudian dalam hadis yang lain, ada seorang lelaki, menarik cerita ni tuan-tuan. Seorang lelaki yang bertemu dengan Nabi SAW, mengadu masalah. Apa masalah dia? Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal fulanah tusalli bil laili. Ada seorang lelaki ni, dia salat pada waktu malam. Oh, hebat dia. Tak beribadah pada waktu malam. Wa tasumun nahar. Waktu siang dia berpuasa. Malam solat, siang berpuasa. Hebat. Cumanya wahai Rasulullah, wa fi lisaniha syai'un tu'adhi jiranaha salitah. Tetapi wahai Rasulullah, walaupun dia rajin sembahyang malam, dia puasa siang hari, tetapi dia suka menyakiti jiran dia. Suka menyakiti jiran dia. Tak. Apa kata Nabi? Qala la khairan fiha. Tidak ada kebaikan sedikit pun ke atas diri dia, kata Nabi. Tak ada sikit pun kebaikan ke atas diri dia. Walaupun dia solat malam, dia puasa, tapi dia suka menyakiti jiran. Orang tak ada kebaikan. Dia finnar, kata Nabi. Orang tu duduk neraka, kata Nabi. Duduk neraka, kata Nabi. Tuan-tuan, betapa dahsyatnya
Orang yang tak jaga hak-hak jiran. Lalu orang ni bersambung lagi cerita dia. Ya Rasulullah, innal fulanah tusalli maktubah. Wahai Rasulullah, ada seorang lagi ni, dia salat 5 waktu. Wa tasumur Ramadan, dia puasa bulan Ramadan. Bahkan wa tasaddaqu, dan dia bersedekah. Orang baiklah, orang baik. Banyak bersedekah. Wala tu'adhi bilisaniha jiranaha, dan dia tidak pernah menyakiti jirannya dengan lidah dia. Dia tak pernah buat kejahatan pada jirannya. Apa kata Nabi? Dia fi jannah. Orang tu duduk syurga, kata Nabi. Duduk syurga. Bayangkan, 2 orang ahli ibadah. Tak, semayang, puasa, seorang duduk syurga, seorang duduk dalam neraka. Tak, ahli ibadah belaka ni. Tak, seorang duduk syurga, dalam neraka seorang. Disebabkan apa? Kerana tidak menjaga hak-hak jiran. Sebab tu hati-hati. Hak jiran ni penting, tuan, yang perlu kita jaga. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sikit lagi, tuan. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi kata, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Nabi sebut, ma amana bi man bata syab'an. Tidak beriman seseorang itu sekiranya ia tidur dalam keadaan kekenyangan. Orang tu tak beriman, kata Nabi. Dalam keadaan dia tidur dalam keadaan kenyang. Rupanya orang kenyang ni kalau dia tidur tak beriman. Maknanya kalau dia tidur dalam keadaan kenyang, orang tu tak beriman. Sikit lagi kita sambung. Sebab apa tak beriman? Kenapa? Wajaruhu ila jambihi ja'ihun wa huwa ya'lam. Sedangkan jiran sebelahnya dalam keadaan kelaparan. Dan dia tahu jirannya dalam keadaan susah, dalam keadaan lapar. Tapi dia buat tak cara. Dia tidur dalam keadaan kekenyangan. Dia tak kisah. Tak kisahlah. Orang tu, kata Nabi, orang tu tak beriman, kata Nabi. Tak beriman. Dalam keadaan dia hanya mementingkan diri sendiri je. Dia tak penting kepada orang lain. Jiran-jiran yang ada di sebelahnya. Hadirin sekalian, kemudian yang terakhir, Nabi sebut dalam hadis ni, yang ketiga di antara tuntutan iman itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrimu dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Itu ciri yang ketiga. Siapa yang beriman pada Allah sungguh-sungguh, yang beriman pada akhirat, hendaklah dia muliakan tetamu. Muliakan tetamu. Tuan-tuan para ulama berlaku perbincangan tentang hukum melayan tetamu ni. Bila orang datang ke rumah kita, apakah hukum melayan tetamu? Sebagian ulama menyatakan di antara Imam Ahmad dan Al-Lais menyatakan hukum melayan tetamu apabila dia mari rumah kita, hukum dia adalah wajib. Wajib layan tetamu. Dalam tempoh sehari dan 1 malam. 1 hari 1 malam. Wajib. Ini pandangan Imam Ahmad dan Al-Lais. Kerana Nabi sebut dalam hadis, Lailatul Dhaif haqqun wajib ala kulli muslim. Malam yang pertama, tetamu adalah hak yang wajib ke atas setiap orang Islam. Wajib. 1 hari 1 malam, wajib layan tamu. Ini pendapat Imam Ahmad dan Al-Lais. Siapa yang tak layan tetamu, berdosa. Tak, berdosa. Kewajipan dia layan tetamu. Bila? Sehari semalam. Tak, wajib dia layan tamu. Jadi pendapat yang pertama. Pendapat jumhur. Ni kebanyakan ulama. Ni kebanyakan ulama menyatakan melayan tetamu ni adalah mustahab, sunat saja. Tak, dia di antara kemuliaan-kemuliaan akhlak. Maka bila tetamu datang, kita layan tetamu. Tak, layan tetamu, maka dapat pahala. Sunat saja kita layan tetamu. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa cukup sekadar untuk pagi ni. InsyaAllah kita tengok soalan-soalan kalau ada yang dikemukakan. Baik. Ada soalan Jangan soalan kat mesej Okey, kita akan tengok pada soalan-soalan.
Okey. Uh, baik, kita tengok ni kes, ni soalan yang pada minggu sebelumnya, episod yang sebelumnya. Baik. Macam mana kalau saya doa kepada Tuhan, berikanlah saya zuriat. Tapi itu kalau tak baik kepada saya, redhakanlah saya atas takdir Allah. Macam ni boleh ke? Daripada Puan Daliana Adia. Okey, baik. Tuan-tuan, dia bertanyakan soalan tentang doa, adab berdoa. Yang ini kita dah telah terang pada episod yang lepas. Maka Nabi SAW pernah mengajar kepada kita berdoa. Antara yang disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi kata, jika seseorang daripada kamu kalau berdoa, jangan mengucapkan, Ya Allah, ampunilah dosa aku, jika sekiranya engkau menghendakinya. Sayangilah aku jika engkau menghendakinya. Serta berikanlah aku rezeki jika engkau menghendakinya. Kata Nabi, melainkan dia harus bersungguh-sungguh dalam berdoa. Sesungguhnya Allah berbuat menurut apa yang dikhendakinya dan tidak ada sesuatu yang mampu memaksanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi cerita kalau kita nak minta dengan Tuhan, minta sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya Allah, kalau kita nak kurniakan zuriat, berilah aku zuriat. Minta sungguh-sungguh. Dan kalau kita rasa zuriat itu, kadang-kadang kita rasa zuriat itu risau, takut zuriat itu tak elok, maka kita doakan lagi, Ya Allah, berikanlah aku zuriat yang elok, yang memberi kebaikan pada diri aku. Minta tu. Minta dalam keadaan sungguh-sungguh. Nabi ajar cara kita berdoa. Jangan kita minta seolah-olah, Ya Allah, ampunilah dosa aku jika engkau mahu. Kalau engkau tak mahu, tak payahlah ampun dosa. Tak bersungguh. Itu di antara doa yang tidak akan mustajab di sisi Allah. Maka Nabi kata, "Ud'ullah wa antum muqinu bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah dengan penuh keyakinan. Nabi suruh minta dalam keadaan yakin pada Allah. Jangan minta dalam keadaan kita ragu-ragu. Baik, kemudian itu soalan pertama. Baik, yang kedua. Adakah doa itu perlu dilakukan selepas solat sahaja? Okey. Doa ni boleh pada bila-bila masa saja. Bukan setakat selepas solat. Dalam solat pun boleh. Dalam solat, luar solat pun boleh. Sebab tu solat itu disebut huwa doa. As-solat huwa doa. Solat tu adalah doa. Solat itu sendiri pun adalah doa. Sebab tu dalam solat pun berdoa, luar solat pun kita berdoa pada Allah. Bukan setakat lepas solat saja. Dalam solat masa bila kita berdoa? Dalam solat. Khususnya dalam solat-solat sunat. Iaitu saat kita mana sujud kepada Allah. Kita sujud pada Allah. Perbanyakkan doa saat kita mana sujud. Masa kita sujud, minta doa pada Allah. Itu hubungan yang paling rapat kita dengan Tuhan. Saat hambanya tunduk kepalanya ke atas muka bumi Allah. Meletak dahinya di sisi tanah. Hubungan dia dekat dengan Tuhan. Sujud pada Allah. Masa tu kita berdoa pada Allah. Khususnya dalam solat-solat sunat. Perbanyakkan doa dalam solat. Bukan setakat lepas solat saja, ataupun luar solat pun boleh. Tak ada masalah. Khususnya waktu-waktu yang mustajab doa. Iaitu di antara mustajab doa itu, antaranya selepas waktu asar, hari Jumaat. Nabi kata dalam hadis, hari Jumaat lepas waktu asar, sehinggalah terbenam matahari. Itulah waktu mustajab doa. Minta waktu itu. Minta. Tuan-tuan. Ambil masa, kita minta dengan Allah Ta'ala. Baik. Kemudian yang ketiga, boleh kita terlalu memperincikan doa. Boleh kita terlalu memperincikan doa. Boleh, tak ada masalah. Kita memperincikan doa. Jangan sampai tahap memperincikan terlalu sangat. Kita memperincikan doa apa yang kita minta. Cuma yang tak bolehnya ialah jangan sampai kita minta terlalu sangat-sangat merinci. Memperincikan doa tu boleh, tapi jangan terlalu sangat memperinci sampai tahap, Ya Allah, berikanlah contoh. Saya bagi contoh. Ya Allah, berikanlah aku sebuah rumah. Contoh, rumah tu ada pagar. Pagar tu pula
Apa lagi? Rumah tu 3 tingkat, ada 7 bilik, ada macam-macam. Itu di antara kita telah melanggar adab berdoa. Nak minta boleh cara perinci, tapi jangan terlalu perinci. Itu maksud saya. Jangan terlalu perincikan doa. Terlalu perinci sangat. Terlalu perinci sampai tahap apa? Kita minta yang bukan-bukan. Yang bukan-bukan dengan Allah Ta'ala. Minta perinci boleh. Ya Allah, berikanlah aku sebuah rumah untuk aku kediami anak-anak yang ada 2-3 orang ni. Perinci gitu, okey, tak ada masalah. Baik. Kemudian, okey, dah ada. Okey, ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Tak ada? Ada, Ustaz. Okey, baik. Okey, kemudian terakhir kesimpulannya ialah untuk penutup je, maka hari ini kita dah bincangkan tentang 3 tuntutan iman yang perlu kita laksanakan untuk jadi iman yang sempurna. Yang pertama, beriman pada Allah akhirat itu ialah kamu bercakap dengan percakapan yang baik ataupun kita diam. Kalau tak mampu cakap benda baik. Itu di antara ciri orang beriman. Yang kedua, memuliakan jiran. Jiran ni siapa dia? 40 buah rumah di hadapan rumah kita. 40 buah rumah di belakang rumah kita. 40 buah rumah di belah kanan kita. 40 buah rumah di belah kiri kita. Itu semua adalah jiran. Macam mana kita nak faham 40 buah rumah? Kalau kita duduk rumah flat, satu flat tu jiran kita. Kalau kita duduk rumah taman, rumah teres, satu taman tu jiran kita. Kalau kita duduk di rumah, apa lagi? Apartment, begitu jugalah. Ulama kata 40 buah rumah. Di hadapan rumah kita, belakang kita, kanan kita, kiri kita. Itu semua jiran. Tak, 40 buah rumah. Tak. Maknanya, ibarat kita duduk satu taman tu jiran kita, satu flat itu jiran kita. Hendaklah kita memuliakan jiran, jangan menyakitinya. Dan yang ketiga ialah, memuliakan tetamu. Memuliakan tetamu, bila tetamu datang, kita muliakan. Itu termasuk di antara tuntutan iman yang sempurna. Hadirin sekalian, saya rasa cukup sekadar untuk pada pagi ini. Mudah-mudahan ia dapat memberi manfaat pada kita semua. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.